Assalamualaikum. Okey, pada hari ini kita akan teruskan belajar tajuk wang. Kita akan lihat maksud aset dan liability. Seterusnya kita akan selesaikan soalan yang melibatkan aset dan liability. Okey, sekarang kita lihat maksud aset. Okey, aset adalah apa yang dimiliki seperti wang tunai atau harta benda. Okey, untuk mudah kita ingat aset itu adalah harta benda. Contohnya adalah kereta, rumah, emas, wang tunai dan sebagainya. Seterusnya, liability pula adalah beban keuangan atau hutang. Liability itu adalah hutang lah. Okey, contohnya adalah pinjaman peribadi, pinjaman kereta atau perumahan, pinjaman pelajaran atau hutang kad kredit. Okey, sekarang jom kita lihat contoh soalan. Okey, di sini ada dua jadual. Okey, jadual menunjukkan aset dan liability Encik Latif dan Encik Faris. Pendapatan tahunan mereka adalah sama, iaitu RM51,000. Okey, soalannya adalah siapa yang lebih bijak mengurus pendapatan? Baiklah, kat sini ada dua jadual, iaitu jadual aset dan liability Encik Latif dan jadual aset dan liability Encik Faris. Jadi, sekarang ni kita nak tahu siapa yang lebih bijak mengurus pendapatan. Macam mana cara kita nak tahu siapa yang lebih bijak mengurus pendapatan? Kita perlu kita perlu hitung harta bersih untuk setiap orang, iaitu Encik Latif dan Encik Faris. Macam mana cara nak kira harta bersih? Okey, kita boleh guna formula jumlah aset tolak dengan jumlah liability. Okey, sekarang kita lihat dulu untuk Encik Latif. Okey, harta bersih dia. Okey, untuk kita kira harta bersih tadi, kita perlu tolakkan jumlah aset dengan jumlah liability. Jadi sekarang ni kita perlu tahu dulu jumlah aset Encik Latif. Okey, Encik Latif dia ada rumah RM90,000, simpanan tetap RM30,000, kereta RM40,000. Jadi kita perlu jumlahkan dulu aset ini, ketiga-tiga aset ni. RM90,000 tambah RM30,000 tambah RM40,000. Okey, kita tambah macam biasa. Okey, kita akan dapat jawapan jumlah aset dia adalah RM160,000. Okey, kemudian kita perlu cari pula jumlah liability Encik Latif. Okey, kita boleh guna operasi tambah. Okey, kita tambahkan RM60,000 untuk pinjaman perumahan, RM20,000 untuk pinjaman kereta dan RM18,000 untuk pinjaman pelajaran. Okey, jadi jumlah dia kita dapat RM98,000. Jadi liability Encik Latif ni adalah RM98,000. Macam mana nak tahu harta bersih? Kita boleh tolakkan jumlah aset tolak dengan jumlah liability. Okay, jadi kita buat RM160,000 tolak dengan RM98,000. Okay, kita tolakkan macam biasa. Jadi kita dapat jawapan harta bersih Encik Latif adalah RM62,000. Okay, hasil tolak tadi RM160,000 tolak dengan RM98,000. Okay, jawapannya adalah RM62,000. Okay, seterusnya kita lihat pula untuk Encik Faris. Encik Faris, kita nak tahu harta bersih Encik Faris. Yang pertama, kita kira dulu jumlah aset dia. Okey, aset Encik Faris ni RM90,000 rumah, RM10,000 simpanan tetap, RM20,000 untuk kereta. Jadi kita jumlahkan, kita tambahkan ketiga-tiga aset tu, kita dapat jawapan RM120,000. Okey, aset Encik Faris adalah RM120,000. Seterusnya kita kira pula jumlah liability Encik Faris. Okey, jumlah liability Encik Faris, kita tambahkan RM30,000 untuk pinjaman perumahan, RM10,000 untuk pinjaman kereta dan RM15,000 untuk pinjaman pelajaran. Dan hutang kad kredit RM5,000. Okey, tambah keempat-empat tu, kita akan dapat jawapan RM60,000. Sekarang ni kita dah tahu dah jumlah aset dan jumlah liability Encik Faris. Jadi, baru kita boleh hitung harta bersih Encik Faris.
Okey, untuk kita kira harta bersih, kita boleh guna formula jumlah aset tolak dengan jumlah liability. Okey, jumlah aset Encik Faris RM120,000 tolak dengan jumlah liability dia adalah RM60,000. Jadi kita tolakkan, kita dapat jawapan RM60,000. Okey, kesimpulannya, siapa yang lebih bijak mengurus pendapatan? Okey, tadi kita tengok harta bersih untuk Encik Latif, harta bersih dia adalah RM62,000. Kemudian untuk Encik Faris, harta bersih dia adalah RM60,000. Jadi harta siapa yang lebih banyak kat sini? Okey, Encik Latif mempunyai harta bersih yang lebih banyak. Jadi siapa yang lebih bijak mengurus pendapatan? Okey, Encik Latif lebih bijak mengurus pendapatan. Okey, kesimpulannya adalah kita perlu bijak mengurus pendapatan, amalkan membuat simpanan dan pelaburan. Okey, elakkan berhutang untuk sesuatu yang bukan keperluan dan apabila kita berhutang, kita perlu bayar. Okey, kenapa kita perlu elakkan berhutang? Okey, kerana apabila kita berhutang, dia akan membebankan kita. Contohnya kita buat pinjaman dengan bank, kita akan bayar lebih daripada pinjaman yang kita buat. Dan bebanan hutang tu akan menyebabkan kita stres. Okay, selain daripada itu, dia juga menggalakkan kita untuk menjadi seorang yang boros. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.